Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmata wa ja'alaina min hadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada, seperti biasa. Semua clear, good, bagus. Ya, ada soalan. Angkat tangan dah. Ya, apa bang? Apa dia? Dah angkat tangan? Modul, okey. Yang mana? Muka surat? Sekejap saya ambil modul. Alamak, mana modul saya? Okey, apa dia? Muka surat mana, Ryan? Ryan tak ada mic ke? Lah, saya kena hantar balik ke? Hantar balik. Okey. Tak apalah. Awak peganglah. Okey, tak apa. Okey, lagi? Ada soalan lain? Ingat soalan nak tanya. Okey, tadi Okey. So, kalau tak ada, saya teruskan. Iaitu seperti biasa saya akan menggunakan buku teks. Okey. Jadi lepas saya pulangkan modul pada kamu, okey, kita akan gunakan modul, saya akan buat page by page, saya akan check sama-sama untuk tengok balik pada kamu dengan kamu. Okey, sama ada kamu okey ataupun tidak. Sebab biasanya kalau tak okey pelajar tanya, jadi bila tak tanya saya ingat okey. Tapi itulah okey. Jadi kita akan tengok di sini. Okey, hari itu saya stop dekat sini dan saya rasa yang ini soalan aplikasi. Okey, application question ni sebenarnya sama je. Okey, cuma dia buat cerita sedikit. Okey. Cerita sedikit, dekat sini dia kata seekor labah-labah berada pada kedudukan E -7, -5 pada selai kertas graf dan menuju ke titik G 13.5. Di sepanjang garis lurus dengan halaju sekata. Labah-labah itu berada di titik P selepas 18 saat. Ini semua ni hiasan, tak ada apa-apa pun. Maksudnya selepas 18 saat, maksudnya dia nak cerita-cerita salah lebah. Jadi dia bagi tahulah pergerakan. Okey, dan tiba di titik G dalam masa 1 minit. Tentukan koordinat P. Okey, kita nak koordinat P. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia ada kita punya titik E dengan G dia bagi. Then P tu adalah titik di antara titik G dan titik E. Okey. Jadi kat sini awak tengok kira cara penyelesaian. Dia kata kedudukan asal labah-labah ialah -7, -5. Labah-labah itu tiba pada G 13.5 dalam masa 1 minit iaitu 60 saat. Okey, koordinat P selepas 18 saat perjalanan dia. Dia nak kamu cari nisbah apabila labah-labah itu di titik Q iaitu 11.4. Itu soalan. Maksudnya ada beberapa yang perlu kamu jawab. Okey. Jadi dekat sini kalau kita tengok kita nak cari titik P. Titik P sebab dia titik di antara dua titik, maka kita gunakan formula yang ini. Yang saya bagi tahu dia adalah formula yang silang. Tak perlu nak hafal ni. Semua ni diberi nanti. Nak cari ratio pun menggunakan formula yang sama. Jadi kat sini step dia kita tahu, oh okey aku nak guna formula ini. Kena tahu formula yang nak digunakan. Okey, jadi soalan A kita nak mencari titik di antara dua titik. Maka dia kata kat sini kalau awak tengok titik labah-labah P ialah titik labah-labah itu berada selepas 18 saat perjalanan dia. Selepas 18 saat dia sampai dekat P. Jadi oleh kerana kat sini masa yang diberi dari sini, dari E pergi ke G, dia punya total ialah 60 saat. Okey, sorry. 60 saat. Okey. Jadi 60 saat. Jadi apa yang perlu kamu buat dekat sini ialah kamu tengok dekat sini bila 60 saat dia punya ratio tu. So awak kena kenal pasti ratio dia. Okey. Kita tengok ratio dia dekat situ apa dia. Sekejap ya. Okey, ratio dia. Jadi oleh kerana dia 60 saat dan dia bagi tahu sini 18.
Jadi kita gunalah 18 dengan 60. Okey, sekejap Okey, jadi bila dia bagi ini 18 kepada 60, 60 iaitu keseluruhan dari E pergi ke G. Jadi kita dapat keluarkan rasionya ialah 3, 7. Faham nak keluarkan? Faham tak? Faham. Okay. Okey, jadi awak dapatlah dia punya ratio kat sini. Lepas tu dah tahu ratio, buatlah macam biasa. Boleh? Kemudian yang ini, kalau awak tengok, jadi kat sini sebenarnya kebatnya soalan ini sebab dia tak bagi ratio. Pelajar akan kata, cikgu ni sebab tak diberilah. Tapi dia dah bagi tahu. Dari E pergi E 18. Dan dia punya perjalanan dari E pergi ke G ialah 1 minit. Sebab tu dia buat 18 kepada 60. Jadi you simplify, you dapat 3/10. Jadi awak tahulah bila 3/10, 3 sini. 10 E pergi ke G. So di sini tinggal 7. Macam tu. Okay. Then soalan seterusnya, soalan B. Okay, dia bagi tahu kamu. Okay, dia kata Q ialah 11/4. Membahagi titik antara E dengan G. Sama juga gunakan formula yang sama. Iaitu ingat titik di antara dua titik duduknya di luar. Jadi titik di antara dua titik di situ adalah titik Q. So kita letak Q di luar. Okey, Q kita ialah 11/4. Ni 11/4. Sama dengan, lepas tu sini, M darab dengan 11. Awak dapat 11M tambah N dia, negatif 7N. Bahagi M tambah N. Okey, untuk mencari nisbah, cukup awak buat X sahaja. Atau awak nak buat Y sahaja pun boleh. Macam tu, awak selesaikan. Macam yang ini, awak tengok dia buat Y. Dia compare dengan Y. Boleh. Y bermakna kita akan dapat 4M. Okey, tambah N, negatif 5N bahagi M tambah N. So you compare lah. Either you nak compare X dengan X ataupun you nak buat Y dengan Y. Boleh saja. Jadi kalau awak tengok dalam buku teks ni dia buat Y. Kita buat X. Tengok kita buat X 11M tolak 7N per M tambah N sama dengan 11. Okey, so awak tengok dekat sini, kita akan dapat 11M, yang ini pun 11 kan? Jadi awak darabkan, you akan dapat 11M, okey, tolak 7N sama dengan 11M tambah 11N. Macam tu. Jadi huruf per huruf. Huruf per huruf, jadi awak tengok 11M. Okey, kalau awak tengok ini, kita akan jadikan dia sebab kita, ini 11, ada tak saya silap? Negatif 7. You punya X, M. Okey, soalan ni dia comparekan dengan Y. Dia compare Y. Saya nak compare X. Bermakna saya buat 11M. Okey, tolak 7N. Bahagi M tambah N sama dengan... Allahu Akbar. Sorry, dia bukan 11 13. Korang perasan tak? Saya tersilap. Hello. Tengoklah awak kalau saya silap awak kena bagi tahu. Okey, saya darab dengan Q sepatutnya ke atas tu 13. So kat sini 13M jadi silap. Kalau awak fokus awak mesti nampak sebab awak sebenarnya biasanya pelajar dia akan lagi nampak. Macam ada orang masuk ke? Kejap Sekejap. Saya nak padam dulu ni. Okey, jadi awak tengok sini. Kejap saya try padam. Kenapa tak boleh padam? Allah Akbar, dia pergi tempat lain pula. Sekejap. Allah Akbar.
Okey, awak tengok sebenarnya bila nak cari ratio, you nak buat M dengan X dengan X ke, Y dengan Y ke, tak ada masalah sepatutnya. Jadi tadi sebenarnya saya dah tersilap compare. Tapi mungkin kamu pun tak perasan sama ada kamu terlampau khusyuk mempercayai apa yang saya buat ataupun kamu pun tak fokus. Saya pun tak pastilah. Okey, saya tengok kita nak cari ratio, saya kata dah, kalau tengok dalam buku dia compare dengan Y. Saya nak tunjukkan kamu bahawa compare Y ke X ke sama je. Okey, kalau nak compare X, you tengok ini silang. M darab hujung. So you dapat 13M. Okey, tambah you punya N. N darab hujung. Okey, sebab kita nak compare dekat X, saya buat X. Dah tambah dengan negatif 7N. Bahagi M tambah N. Sama dengan X kita ialah 11. Macam tu. So, you akan dapat 13M tolak 7N sama dengan 11M tambah 11N. So, you dapat 13M tolak 11N sama dengan 11N tambah 7N. So, bila you selesaikan kat sini, you dapat 2. Keluar apa benda ni? Okey, 2M sama dengan 18N. Huruf per huruf, nombor per nombor. Sini 9, sini 1. So, MN ialah 9 nisbah 1. Soalan nak yang ini. Jadi, awak tuliskanlah. Jadi, awak tulis EQ nisbah QG sama dengan 9 nisbah 1. Jadi, kat sini terbukti bahawa you nak buat X dengan X boleh. Y dengan Y juga boleh. Clear? Okey? Okey. Okey Lama sekejap. Tunggu balik sekejap. Okey, next. Tu dah minum dah? Okey, set. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, ni kalau soalan tu, you nak cari, soalan tu dia bertambah dengan, ada lagi dia baru masuk ke? Okey, ada lagi pelajar yang baru masuk. Kenapa awak masuk lewat? Okey, jangan masuk lewat sangat. Tadi ada kelas apa? Nabila, tadi kelas apa Nabila? Kelas Pi. Pi buat kelas sampai pukul apa? Sampai pukul 9. 9. Lepas tu gimana ni? Pergi toilet kot. Tu je lah nanti jawapannya pergi toilet. Jadi tak apalah, saya tak nak dengar jawapan. Awak kan kalau masuk kelas lambat, awak nak pergi toilet ke, awak nak bagi makan ke, awak nak buat apa ke, tolong bagi tahu. Dah lah awak masuk tuntang-tuntang. Patutnya awak masuk lambat, awak cakap, cikgu minta maaf saya masuk lambat. Kan masuk kelas awak akan ketuk pintu. Ini awak main masuk. Kalau saya tak bagi awak masuk tadi, padan muka awak. Faham tak? Siapa lepas ni kalau tak, saya takkan ambil pelajar yang masuk lewat. Okey? Sebab saya dah banyak kali dah pesan. Saya bagi masa 15 minit aja. Sebab saya faham cikgu-cikgu tak akan terlepaskan awak sampai lama sangat. Okey? Jadi ingat, siapa masuk lambat tak kisah. Saya tak kisah pun awak nak pergi makan ke, nak pergi minum ke, tak kisah nak mandi ke. Sebab saya tahu ramai yang tak mandi lagi ni. Cikgu saya nak mandi cikgu, tapi jangan risau cikgu. Saya mandi 5 minit je cikgu. Macam tu. Bagi tahu saya nak mandi. Kan? Jangan duk masuk kelas tak mandi. Kan? Saya rasa kat sini separuh kot tak mandi pagi ni. Okay. Jadi nak mandi, nak makan, nak pergi toilet, semua bagi tahu. Kalau masuk lambat, jangan main tungtang. Awak tak dengar kalau orang masuk kan? Awak dengar tak bunyi teng-teng kalau orang nak masuk? Tak dengar kan? Saya yang dengar. Saya yang dengar. Sebab saya yang kena admit korang. Walaupun saya dah buat auto admit, bila saya tengah present, saya kena macam seolah-olah jenguk sikit pintu lah. Sistem ni pun dia tahu adab. Maksudnya nak bagi orang masuk, kena jenguk. Oh, orang. Bagilah masuk. Macam tu. Cuma saya tak nampak siapa. Sebab bila saya dah jenguk sikit, dia terus masuk. Cepat-cepat je masuk kan. Macam kilap. Jadi saya tak tahu siapa yang masuk. Tolong. Masuk lambat, lepas ni tolong bagi tahu saya. Cikgu, saya nak pergi mana? Nak pergi mini. Macam tu. Dengar tu anak saya kata. Nak pergi toilet pun cakap. Budak sekolah rendah. Cikgu nak pergi toilet. Cikgu nak pergi minum. Cikgu minta izin. Dengar tak? Engkau buat apa? Hilang tiba-tiba. Bila tanya soalan nanti hilang. Cikgu tadi saya pergi toilet. Barulah kau nak cakap. Okey, you tengok soalan ini 7.3. Okey, Raja di sebelah. Saya, sebelum ni tak apalah. Saya laju-laju tinggalkan korang. Kali ni bukanlah sebab
bila kamu tak bertanya, okey, ada, bukan langsung tak bertanya, ada yang bertanya. Jadi bila pelajar yang bertanya, WhatsApp saya layan. Bagi tahu pukul berapa. Tanya soalan, saya jawab. Jadi yang tak bertanya, saya ingat memang perfect. Kan bila hantar buku, okey, jadi tak apa, kita tengok sini. Raja di sebelah menunjukkan kedudukan. Apa kata orang baca kali ni? Saya nak orang bacalah. Okey, volunteer. Siapa baca? Boleh? Volunteer. Nisma. Okey, Nisma. Baca Nisma. Raja di sebelah menunjukkan kedudukan dua orang pemain bola sepak, P dan Q. Okey, bila awak baca, kan, lepas tu awak tengok, oh, kat situ P, kat situ Q. Sebab kita bukan ada pertandingan baca cepat. Tak faham. Baca, tak faham cikgu. Baca, tak faham cikgu. Baca tu, tengok. Oh, okey. Macam tu. Okey, teruskan Nisma. Koordinat bagi pemain P dan Q masing-masing ialah 46 dan 40-45. Okey. Pemain P ingin menendang bola kepada pemain Q, tetapi bola itu jatuh di kedudukan 2/3 di sepanjang garis lurus menuju pemain Q dari pemain P. Tentukan koordinat bola semasa bola itu menyentuh permukaan padang. Dia nak koordinat dia sini. Okey. Clear? Soalan ni clear tak? Clear. Clear. Okey. Yang sebut clear tadi. Okey, terang apa yang awak faham. Macam mana nak buat? Suara lelaki yang mula-mula tadi. Siapa? Oh, engkau. Cepat. Cepat. Mana nak cakap tapi ni lah dia punya nisbah. 2-1. 2-1. Kenapa 2-1? Dekat sini 2-3. Itu sebab dia 2/3 je, maksudnya satu lagi 1/3, satu 2/3, satu lagi 1/3. Kan. 2/3 dia adalah sebahagian ni perkeseluruhan. Jadi sini 2, sini 1 lah. Okey? Okey, teruskan. Hai, ada lagi orang masuk. Siapa yang baru masuk? Lepas tu buatlah yang garis dulu. Siapa yang baru masuk? Tak nak ngaku tu. Siapa yang baru masuk? Korang kalau saya doa tak baik-baik nanti sekarang. Okey, teruskan baca. Ya, teruskan terang bang. Okey, so sini 2, sini 1. Okey, teruskan. Lepas tu buat yang garis lurus tu. Lepas tu tulis Q kat P dekat sebelah kiri, Q belah kanan, lepas tu tulis nisbah 2-1. Lepas tu selesaikanlah. Okey, untuk cari titik di sini. Okey, Okey, boleh kan? Okey, dia cerita je, tambah cerita padang bola pergi main kan. Sebab tak boleh main kat padang dah lama. Jadi ceritalah dalam buku pasal padang. Okey, good. Okey, next. Nombor 2, pelajar lelaki, volunteer. Saya cikgu. Okey, baca. Ketawa. Kau berlawak ke tak lawak pun? Maaf cikgu. Cepat. Saya nak bergurau je. Cepat. Raja di sebelah menunjukkan pelan sebatang lebuh raya lurus antara dua buah bandar A dan B pada satu sata katis. Seorang jurutera ingin membina dua buah rumah rehat antara dua buah bandar itu dengan keadaan kedua dua buah rumah rehat membahagi lebuh raya kepada 3 bahagian yang sama jaraknya. Tentukan koordinat kedua-dua buah rumah rehat itu. Macam mana nak buat? Ada rumah rehat, 2 rumah rehat dekat situ. Apa nak buat? Sini contohlah 1 rumah rehat Adam, 1 rumah rehat Zarina. Apa nak buat? Macam mana? Sebab dia kata kat sini, ayatnya apa kat sini ratio yang ditentukan? Apa ayatnya kat sini? Ayat mana yang menentukan ratio dia? Cepat. Adam. Zaim cikgu yang baca, bukannya Adam. Siapa yang baca? Zaim cikgu, bukan Adam.
Aku ingat ada Azrai. Okey, Zaim. Okey, Zaim. Pak Zaim. Tu yang kedua-dua buah rumah rehat membahagi lebuh raya kepada 3 bahagian yang sama jaraknya. Jadi? Kat mana kakak? Apa maksudnya? Bahagi 3. Letaklah sini. Macam tu. Jadi contohnya ini rumah rehat yang satu, kita dapat rumah rehat Zaim, Az-Zaim, AZ. Ini rumah rehat Zarina. Pilih mana satu kau nak duduk. Memang tak ramai lah datang rumah aku kan. Okey. Jadi AZ dengan ZA. Jadi macam mana nak cari AZ? Apa nisbah untuk AZ? Sini nisbah dia apa? Dekat sini nisbah AZ apa? 1. Okey, ini dengan ini 2 lah untuk dapat AZ. Untuk dapat ZA terbalikkan. Dia 2, dia 1. Faham? Faham, cikgu. Boleh? Okey, cari jawapan. Cepat sekarang. Semua orang cari jawapan. Apakah titik AZ? Apakah titik ZA? Saya akan panggil nama. Cepat. Okey, ada tak yang nak share jawapan? Tolong sharekan skrin boleh? Ataupun awak terang saja. Yang dah siap. Kalau tak saya panggil nama. Yang dah siap bagi tahu ataupun saya akan panggil nama. Cikgu, kenapa cikgu tulis 2 kat situ? Okey, sebab dia kata dia membahagi sama 3. Jadi, maksudnya antara A pergi B tu akan kita bahagi 3 bahagian supaya sebab ada 2 rumah rehat. Kedudukan rumah rehat maksudnya di antara setiap titik tu samalah. Ataupun sebenarnya bila kamu dah cari AZ atau cari ZA antara satulah. Kalau awak dah cari ZA, awak nak cari AZ, awak cari titik tengah. AZ sebenarnya titik tengah antara A dengan ZA. Faham tak? Faham tak? Okey, kalau awak dah cari AZ dulu, nak cari ZA, boleh. ZA adalah titik tengah antara AZ dengan B pun boleh macam tu. Okey. Dapat tak? Boleh. Boleh, okey, try. Cikgu. Ya. Ini guna formula mana cikgu? Guna formula mana? Lagi tadi kita guna formula yang silang tu lah. Nak cari titik. Tadi saya tengok dalam kotak ni ada NX, NY ni. Yelah, kan saya dah kata. Tapi yang saya kata istilah kita gunakan silang. MXN tu lah, memang dia. Kan selama ni kita memang guna formula tu, cuma kita silang. Kalau ini darab sana, itu yang saya kata istilah saya silang. Faham? Awak kena kenal pasti, ini A awak, negatif 4, 5. Ini awak punya AZ. Okey, ini awak punya B. B awak ialah 5, 2. Jadi kat sini, nisbah kita sini 1, sini 2. Saya nak cari titik XY. Guna formula yang kita duk buat lagi tadi ni lah. Okey tak?
Saya tak faham. Okey, awak tak faham. Siapa ni? Suara siapa ni? Ryan. Okey, yang mana yang awak tak faham maksudnya? Ryan, awak tak faham yang mana? Saya tak faham. Yang nak masuk ke formula. Habis selama ni, kan saya dah buat banyak kali soalan ni. Saya dah kata titik di antara dua titik. Apa titik di antara dua titik dia di sini, Ryan? Saya tak tahu. Titik di antara dua titiknya kau tak tahu kat sini? Titik apa di antara dua titik ni? Ryan, apakah titik di antara dua titik ini? Yang tengah-tengah tu ke? Dia bukan tengah-tengah. Dia Dah bukan pun tengah-tengah. tak ada. Kat sini dia bukan tengah-tengah. Ayat saya titik di antara dua titik. Kalau tengah-tengah, ratio dia akan sama. Sekarang saya kata titik di antara dua titik. Apa titiknya? Tu yang apa tu? 4Z. Yang Maksudnya awak tak fokus lagi tadi. Ini adalah AZ. Walaupun saya tulis ni macam 4. Tapi kat sini awak nampak dia adalah titik AZ. So dia adalah titik X, Y. Okay, X, Y. Okay. So selama ni yang kita buat. Kat sini, kalau ikut dekat sini, apa M dia, Ryan? Okay, Ryan tanya. Yang lain tak tanya pun Tata tak faham. Okay, Ryan. Apa M kat sini, Ryan? Jangan kata tak faham pula. Dah banyak dah soalan kita buat. Apa titik M kat sini, Ryan? tak tahu. Tak tahu. Oh, no. Okay. Kita tengok Okay. Okay. Kita pergi balik semula. Okay. Awal-awal lagi kita dah belajar Ini awak punya M, ini awak punya N. Kedudukan titik P pada satu tembereng garis membahagi tembereng garis dengan nisbah MN. Okey, ini mula-mula kita dah belajar. Okey, lepas tu kita dah buat yang ini, titik tembereng ni. Jadi kalau awak tengok sini, untuk mencari titik di antara dua titik. Okey, sebab saya tengok dekat, Sekejap. Okey, pada kelas 9 September, saya ada sharekan kita punya rakaman kelas. Okey, di bawah tajuk koordinat geometri tembereng garis. Okey, jadi sepatutnya awak kalau tak okey pun awak dah kena tengok sebab saya berakhir dengan latih diri 7.2. Okey, itu kita punya rakaman kelas sebelum ni. Okey, tapi tak apa sebab kamu memang tak nak tengok rakaman yang saya dah share. Jadi saya akan ajar semula. Okey, you tengok dekat sini. Okey, dia kata kat sini kalau awak tengok pada asal tadi, diberi tembereng garis PQ dan satu titik R terletak pada PQ. Titik R berada 7/9 daripada jarak PQ dan dari titik P. Saya dengar orang masuk. Siapa baru masuk ni? Siapa baru masuk? Siapa yang baru masuk? Saya tak tahu awak terkeluar termasuk ke, tapi saya nak tahu siapa yang baru masuk. Saya ke? Siapa tu? Megat, kenapa? Internet saya problem. Ni baru okey. Okey. Internet bagi tahu. Ini saya geram lagi tadi ada yang keluar masuk tapi tak bagi tahu kenapa. Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini, diberi tembereng PQ, dia kata dan satu titik R terletak pada PQ. Okey, jadi maksudnya dekat soalan ini garis P pergi ke Q. Okey, ini garis P, ini garis Q. Dia kata titik R terletak pada PQ. So ada R. Ya saya. Okey, ini awak punya R. Sekejap anak saya nak membaca. Jadi kalau awak tengok situ, dia kata titik R
titik R berada 7/9. Okey, titik R berada 7/9. Okey, jadi apa yang perlu awak tengok dekat situ, 7/9 tu di mana? Okey, jadi dia kata titik R berada 7/9 dari jarak PQ. Okey, daripada jarak PQ dari titik P. Okey, jadi sini 7, semua 9. 7/9 bermakna berbaki di situ 2. Ini dia punya M, Ryan. Ini dia punya N. Okey. Dia kata lakarkan situasi menggunakan tembiring garis. Okey, kita dah buat. Okey, dia kata adakah titik R paling hampir dengan P atau Q? Jadi sebab yang ini kita tak tekankan sebab soalan ni tak pernah pun ditanya dekat ke jauh dia. Cuma cari ratio ni, yes, awak kena tahu. Jadi kat sini ratio ni semuanya kita menggunakan formula MN. Mana formula MN? Okey, ni semua ni dah nampak tak tu? Nampak tak dah conteng-conteng dah. Dah buat dah sebelum ni. Sebab buku teks ni saya gunakan hanya di kelas. Tempat lain kalau saya ada buat kelas, saya takkan guna yang buku teks ni. Nampak ni ada menerbitkan rumus pembahagi tembiring. Saya dah pesan banyak kali bahawa titik di antara dua titik letaknya di luar. Okay, titik di antara dua titik letaknya di luar. Ni nampak. Ini kelas sebelum ni. Saya tak padam lagi. Okey, awak tengok koordinat A dan koordinat B. Masing-masing -5, -2. Okey, kemudian ni hari tu saya gerakkan ni. Ni semua ada lagi. Okey, then B kita ialah 58. Jika titik P membahagi tembiring garis AB dengan nisbah 3/2. Dengan 3/2. Cari koordinat titik P. Cari koordinat titik P. Okey, jadi dekat sini kita nak titik P. Dia bagi dah nisbah 3/2. Jadi awak akan tengok sini -5 kita buat garisan. Okey, ini you punya -5, ini -2. Awak punya B ialah 58. Titik P membahagi, tembiring garis. P membahagi 3/2, dia bukan titik tengah. Sebab dia kata sini 3, sini 2. Bermakna P berada dekat dengan 58. Titik P kita tak tahu. Kita letak X, Y. Kita guna formula silang. Apa maksud silang? Ni selalu saya buat ni. Ini darab sana. Ini pergi sebelah sini. Titik di antara dua titik kita letakkan sebagai X, Y. Okey? Jadi kalau awak tengok dekat sini. Okey, saya padam dulu yang ini. Okey, kita buat soalan A. Jadi titik di antara dua titik kita adalah titik X, Y. So, awak akan masukkan X, Y awak dekat situ di luar. X, Y saya tak tahu di luar. Sama dengan M. Silang. Okey, silang. M kita 3. M kita 3. Jangan tak tahu M. Okey, M kita 3. 3 darab 5, 15. Tambah 2 darab X punya. 2 darab -5 ialah -10. Bahagi 3 tambah 2, 5. Ambil dekat Y. 3 darab 8, 24. Tambah 2 darab -2, -4. Bahagi 3 tambah 2 ialah 5. Sebab formula dia M tambah N. Jadi dekat sini X, Y awak ialah 15 tolak 10. 5 bahagi 5 sini 1. 24 tolak 4, 20 bahagi 5, 4. So itulah titik awak. Okey. So itu titik yang dia nak iaitu titik P. Faham Ryan? Faham. Okey, faham. Okey, Ryan teruskan soalan yang ini. Mana tadi ya? Okey. Sebab tadi awak kata tak tahu titik MN dia tu. Okey, so sekarang kat sini Ryan. Apa M dia Ryan? M dia 1. 1. N dia? 2. Okey, so apa nak darab apa sekarang? Sekarang ni yang titik A tu darab dengan yang N. Okey, awak sebut je terus. Saya nak tulis jawapan. Apa darab apa? -4 tu darab dengan 2. Okey, so -8 dan tambah? So, tambah dengan 1 darab dengan
Itu saya tak 5. nampak sangat yang 5. Buku teks ada. Okey, lepas tu dapat 5. Lepas tu bahagi. Lepas tu bahagi dengan Apa? lupa ikut bahagi dengan apa. Tengok kau punya formula. Buku teks ada kan? Tengok kat buku teks tu. Bahagi dengan 3. Okey, Y dia? Okey, Y dia apa ni? Yang 5 tu, yang bahagian A tu darab dengan 2. Lepas tu? Lepas tu yang 1 tu darab dengan 2. Okey, bahagi 3. Faham? Bahagi 3. Faham Ryan? Faham. Okey, lepas tu Ryan tengok formula ni Ryan boleh gunakan kalau contohlah titik AZ ni nanti dah ada. Jadi 3 titik dah ada. Nak cari MN dia pun boleh. Macam yang saya buat awal-awal tadi. Yang saya kata bandingkan X dengan X saja atau Y dengan Y. Formulanya yang ini. Formula yang awak kalau awak nak ingat berserabut tu MX, NY, bla-bla, entahlah. Saya pun tak nak hafal. Sebab apa? Formula diberi. Jadi, saya tak nak awak hafal. Kita namakan formula ni. Kalau pelajar saya dari dulu kalau saya tanya guna formula apa? Silang. Jadi, hanya dia dan hanya pelajar saya dengan saya je tahu apa maksud formula silang. Nanti kau pergi universiti jangan kata formula silang. Lecturer kau kata formula silang, formula apa? Kau kenalah sebut kan? Okay, kat sini tak apa. Saya nak awak mudah ingat. Formulanya yang mana? Yang silang. Kalau saya tanya sorpan, korang jawab apa? Alpha, beta. Cukuplah. Maksudnya kita tahu apa yang kita nak gunakan di situ. Nanti kita belajar vektor. Vektor ada apa? Lambda. Semua tu akan jadi kat situ macam trademark dia. Kamu tahu kalau yang itu macam ni. Jadi awak kena faham. Kita tak perlu nak ingat panjang sebab banyak sangat kamu nak ingat. Sebab tu kamu lupa. Okey, boleh? Okey. Okey. Boleh Ryan? Boleh cikgu. Okey. So maksudnya dekat sini awak dapat jawapannya negatif 3 dengan 3. You akan dapat jawapannya ialah negatif 1. 10 tambah 2, 12 bagi 3, 4. So jawapannya negatif 1, 4. Jadi logiklah pun. AZ tu dekat kawasan X-nya negatif, Y-nya positif. Lepas mendapat jawapan, you kena check balik. Logik tak jawapan aku ni Y-nya 5. Kita punya Y tadi, kita dapat 12 bagi 3, 4. Okeylah, logik. Sebab dia berada di bawah A. Sebab tu, matematik ni sangat penting. Sebab dia mengajar manusia memikirkan secara logik. Okey. Dulu ada pelajar saya masa zaman dulu tu ada kelas 5B ni dulu kelas belakang. Bukanlah belakang sangat. Habis SPM, dah habis SPM lah. Dia dah nak kerja kot. Dia datang-datang jumpa saya. Cikgu, kenapa CJ SPM saya tak ada matematik? Masa tu saya ajar matematik. Saya ingat lagi SPM 2007. Saya dah takut juga. Kenapa dia punya CJ tak ada matematik ni? Saya cikgu matematik ni risau lah. Rupa-rupa matematik dia fail. Kalau fail, contohlah na'udzubillah, bukan awak lah, orang negara lain lah kan. Bangladesh ke Nigeria ke kan. Dia belajar math dalam bahasa Melayu kan dia tak faham. Jadi dia fail math. Jadi kalau dia fail dalam CJSPM tak tulis pun fail. Sebab takkan awak nak bangga kat anak awak besok tengok ni ayah dulu ambil math tapi fail. Bangga kan? Tak nak lah kan. Jadi yang fail dia tak tulis dalam sijil. Jadi dia kata, cikgu macam mana saya nak kerja? Kenapa? Masa tu dia kata dia kerja jadi macam pembantu bengkel kan. Nanti dia kata Cina tu nak tengok saya punya mat lulus dia kata. Dia kerja bantu tu je susun-susun skru pun dia nak tengok matematik dulu. Sebab matematik ni mengajar engkau berfikir secara logik. Sebab tu saya tak boleh bila soalan kata cari nilai P. Kamu dapat kira-kira awak dapat P sama dengan Q. Sorry. P sama dengan 8 lah contohnya. Tapi awak pergi tulis 8 sama dengan P. Dari segi tata bahasa, kau ingat BM dia ada tata bahasa. Okey, matematik ni salah. Soalan saya, apakah P? Jadi P ialah 8.
Jangan tulis 8 ialah P. Dia bukan tanya apakah 8. Itu dia. Okay. Jadi maksudnya kat sini logik. Lepas dapat jawapan, you kena check balik. Logik tak jawapan aku ni Ke aku short sendiri ni. Kita tengok. Okay. Kita punya X dapat -1. Y kita 4. Okay. Logik. X -1 dia berada di kawasan ni kuadran yang kedua. Memang X negatif. Y nya 4. Okay. Logik lah sebab atas ni 5. So bawah dia 4. Okay. Boleh? Lambatnya nak jawab perkataan Boleh. Jawablah kau. Kau aku sumpah kau anak-anak kau besok kau panggil dia orang tak menjawab, padan muka kau. Kan? Dia panggil, kau panggil sampai pecah tekak kau, anak kau diam senyum je. Kan? Okey, kita tengok sini. Ambil dia punya titik tengah. Nak guna ni senanglah titik tengah. X tambah X bagi 2. Y bagi tambah Y bagi 2. Sebenarnya titik tengah tu pun menggunakan formula ini. Bezanya kalau titik tengah ratio dia sama. Kalau contoh sini A, sini B, titik tengah dekat sini let's say lah C. Ratio dia sama. Jadi 1, 1. That's why titik tengah tu kita akan bahagi dengan 2. Konsepnya sama. 1 darab dekat X. Sebab tu dia buat X tambah. Ini ada ini X1, Y1. Ini ada X2, Y2. Titik tengah adalah X1 tambah X2 bahagi 2. Kenapa dia buat X1? Sebab 1 darab dengan X2, X2. 1 darab X1, X1. Sebab tu formulanya X1 tambah X2, 2. Tapi sebenarnya dia menggunakan formula yang sama iaitu silang. Faham? Boleh? Boleh. Kau jual apa? Kau jual apa? Boleh tu. Okey, then tengok soalan nombor 3. Boleh tak? Okay. Lepas ni subjek apa? BM. Okey. Cikgu buat Google Meet BM. Okey, BM. Jadi dekat sini sebab awak punya modul masih pada saya. Okey, jadi saya nak awak buat latihan. Okey, yang tadi, soalan tadi kita patah balik jap. Okey, soalan tadi saya nak awak respon macam ni. Tak adalah aduh engkau sakit jiwa kau tengok laptop cakap sorang-sorang. Korang buat dengar, aku tak tahulah kau dengar ke tak, tapi think positif korang semua dengar. Okey, latih diri 7.3. Ada berapa soalan? 1, 2, 3. Jawab semua. Faham? Okey, kalau pemalas nak salin soalan, apa dia? Macam orang bercakap. Okey, kalau pemalas nak salin soalan, awak dah lukis gambar, tuliskan info sedikit saja. Kalau malas nak salin soalan sebab saya tahu ramai yang malas. Okey, buat 3 soalan itu. Okey. Kemudian awak tengok latihan intensif 7.1. Okey, ada berapa soalan tu? 6 soalan. Banyak ke? Ada 7 soalan. Banyak ke? Banyak. Sikit. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Sikit tu sebenarnya dia tak buat sebab tu dia rasa sikit. Okey. Jadi kita ada berhujung minggu, kan? Kelas seterusnya hari Selasa. Okey, saya nak ni 7.1 ni awak buat soalan-soalan nombor ganjil. 7.1 soalan nombor ganjil. Okey, kemudian latih diri 7.3 soalan pun ganjil. Kalau saya ambil genap sikit nanti. Jadi ganjil. Okey, faham? Boleh? Boleh cikgu. Okey, so kita akan sambung next class. Sebenarnya ini, sepatutnya hari ini saya masuk yang ini tau. Dah masuk dekat sini dah. Serenjang segaris ni. Tapi sebab saya rasa macam tak sedap hati. Tak apalah, saya buat balik. Okey, so kita jumpa next class. Dengan seterusnya, sekiranya tak ada masalah, kita akan masuk garis lurus selari dan serenjang. Okey? Okey, saya stop kat sini. Bye. Assalamualaikum. Ada soalan tak? Ada soalan? Enggak ada. Tak, Igo. Okey, so kalau tak ada, saya stop dekat sini. Jumpa next class. Bye. Assalamualaikum. Cikgu, Ya.
Baik. Kau nak tahu tak? Macam ni lah anak saya kata kan. Bila murid saya kalau ditanya senyap. Bila nak akhir semua, terima kasih cikgu, terima kasih cikgu, terima kasih cikgu. Macam ada 1,000 orang. Masa bertanya, macam tak ada orang langsung. Okay. Cikgu. Ya.